Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam Anwar Rizal, Akilama Nizam Utara, Hafiz Yunus. Ni Abang Hafiz kita ada, Syafri Set. Abang Hafiz, boleh bila-bila bawa lah Datuk Seri masuk dalam TikTok ni, boleh lah kami tanya macam-macam. Saya baru nak tanya Abang Hafiz, boleh tak boleh orang masuk Datuk Seri? Adiri Surita Krishna Naidu, Zafani Zakaria, Janah Guntu, Yusri Zulkifli. Waalaikumsalam. Semua pada yang memberi salam. Ayah Su, anak Abah, Chot, Dodi Saja, Zamri Kames Kamel, Zulkifli, Saiful Bahari, Abdul Aziz. Lambat malam ni saja. Hari ni tak ada isu apa, saja duk baca komen-komen rakan-rakan kita di media sosial. Takbir, Allahu Akbar. Irwan Jalil, Yus Ismail, Wira Saibok, Tarmizi Husni, satu Ismail Atan. Saya bersiaran secara live di dua, satu di Facebook, satu di TikTok. Orang pakai serban. Malas nak buka. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang beri salam. Hari ni isu dia tak banyak. Hari ni isu dia duk main ni pasal video saya tu lah kan, yang pasal apa nama Anwar ni, apa nama saudara kita YB Mat Fidaus. Dia nanti bakal adun Melaka apa nama video yang saya kata pasal GLC tu lah, GLIC yang Anwar bawa pi GLC lah, syarikat swasta yang Anwar bawa pi apa nama ni, pi melabur di Indonesia. FYP video tu panas depa tak boleh jawab tu. Amin ya rabbi amin. Warashidi Wan Sudin, Waalaikumsalam. Syah Muhammad, Joy Yakubi, Eli Zandra. Waalaikumsalam. What's topic we talking about tonight? Tonight I want to explain some question from netizen on my media social lah. So I think I have a certain question that need to be answered. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 question. 8 question. Some question about my personal and some question about perjuangan lah dalam UMNO, and some question about the latest video I've been update in my social media. Thank you for watching me, my friend. Okay, Pak Tamwi, Waalaikumsalam. Gozan, Waalaikumsalam. Rafidah Ahmad, Joy Yakubi, kenapa tak pakai jubah? Lagi kita pakai. Ketupat Sotong, I'm from Kelantan. Okay, which part Kelantan? Why apa nama today all my friend speaking English Fi isu JPP untuk negeri PN. Yang tu pun okey juga lah. Yang tu saya dah sebenarnya saya dah buat video awal lagi tu. Sahabat saya Muhammad Nur Ismail Ya, Abang Nur Ain. Abang Nur Ain. Adikku Nur Ain. Lama tak nampak. Main-main kot ni lah. Kelantan hadir Syah Yumi. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Okey hari ni update COVID tak ada tuan. Tak ada nak update COVID ni. Saya lepas vaksin tidur. Esok kita update COVID I'm from Besut, Terengganu. Kita kawan kan, boleh, tak masalah apa. Ain kalau depan marah Ain kat sini, Ain main langkah kot ni. Ni Amin Farhan ada dah tanya soalan ni. Tu saya pada cerita kat sana lah. Kita pun saya jawab lah mukadimah. Okey, dia pada cerita tadi, bertanya Syafiq ni bekas anggota pangkat rendah, apa nama ni, anggota polis di Raja Malaysia. Tu saya punya first punya kerja lah. Dia tak sentuh hak saya punya last punya kerja, dia sentuh hak first, kita apa lah. Okey, jadi betul lah tu, betul. Saya bekas anggota polis pangkat Lance Corporal nombor badan RF 185047. Last posting adalah tugas-tugas khas Bukit Aman. Base penyawatan di Skuadron Perisai 5, Markas Brigade Tengah. Apa nama ni, pasukan gerakan AM. Jadi mula-mula sekali dulu masa keluar rekrut tahun 2012. Rekrut 2012 ni mukadimah. Rekrut 2012, training di Pelapor Kuching, Sarawak, 6 bulan training. Habis training ditempatkan di
IPD Sarike, cawangan risikan operasi jenayah 1 IPD Sarike, ingat lagi ya. Lepas tu ditukarkan ke Kelang Utara, Constable operasi pengangkutan 28 IPD Kelang Utara. Lepas tu Lance Corporal pengurusan aset kerajaan, bekalan aset IPD Kelang Utara. Lepas tu ikut Tuan Yusof Mamat pergi ke Bukit Aman, tugas-tugas khas Bukit Aman, buat sistem pengecaman wajah dan juga aliran trafik, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai Traffic and Crime Monitoring System, yang diumumkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang tu, Datuk Seri A. Taibagan, yang Lim Guang Eng dapat nama. Tu saya lah yang membentangkan projek tersebut di Pulau Pinang. Jadi mereka dapat nama. Lepas tu Skuadron Perisai 5. Skuadron Perisai 5 ni kereta perisai lah, kereta kebai yang baru tengok tu kan. Kereta kebai yang baru tengok tu. Skuadron Perisai 5, pasukan gerakan ARM, Brigade Tengah, Ceras, Selangor kat ni, tak jauh mana kat rumah saya tadi. Jadi tu saya punya ni lah. Lepas keluar tu pergi ke Kementerian Multimedia. Saya pun tak cerita. Kementerian Multimedia di CCCC dengan Tun Faizal. Kerja di bawah Tun Faizal lah, sebagai dia setiausaha akhbar pada waktu tu. Lepas tu ada sedikit konflik yang berlaku dalam Kementerian Multimedia. Saya tak setuju, ada beberapa perkara krisis mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri. Saya wakil yang dihantar untuk pergi, dan saya buat live malam tu, tembak kerajaan, isu pegawai kerajaan, hentam kerajaan, isu tarif elektrik, dan membongkarkan mesyuarat mesyuarat rahsia di Jabatan Perdana Menteri. Saya letak jawatan lah. Lepas tu dapat tawaran daripada Ismail Sabri sebagai pegawai penerangan di Jabatan Perdana Menteri. Lepas letak jabatan tu, masa tu kat Johor lah. Jadi masa PRN Johor, lepas tu Tok Wan kata tak payah pergi, mai duduk dengan saya. Tapi lah kan, saya dapat waktu tu contract of service dengan Ismail Sabri. Dia hantar melalui email. Okey tuan-tuan, itulah cerita dia daripada tanya tadi tu. Termasuk dengan dia cerita sebenarnya, daripada cerita tu Fik, Tuan Faizal tengah buat live, habis tanya dia, Tuan Faizal tahulah cerita tu, dia panggil budak ni tak apa nak betul. Lawan dengan Tuan Faizal, dia add masuk dalam grup untuk buat penjelasan berkaitan dengan tindakan saya tu kan. Saya pergi balon dia dalam saya kata I will resign, fuck you. Tak surat. Waktu tu kita jiwa waktu tu adalah bersatu dengan Muafakat Nasional, bersatu dengan PAS. Jadi isu ni melibatkan menteri, melibatkan Taqiyuddin pada waktu tu. Jadi saya tak setuju lah. Saya tak setuju sebab mereka cuba nak blade apa yang Taqiyuddin cakap. Ismail ni pun ada dia punya pening kepala dia juga. Request Tuan Faizal boleh, tapi tak tahulah dia layan saya ke tak. Jadi tu dia punya isu dia lah. Jadi okey, pasal terlibat. Okey, dia saya habis belajar di Universiti Malaya pada Oktober 2019, 17 Oktober 2019. Saya di-terminate pada 19 hari bulan Disember tahun 2019. Dia ada cerita dia lah. Jadi masa saya awal masuk anggota ni, saya nak sambung belajar sebab saya daripada German Malaysia Institute. Jadi saya nak sambung belajar lah sebab waktu dia sebenarnya sebab tu bila saya duduk dalam politik, saya fokus pada anggota pangkat rendah. Sebab anggota pangkat rendah ni banyak ditekan oleh pegawai-pegawai yang bukan semualah, yang lebih tinggi daripada dia, pegawai kanan dan sebagainya, daripada sudut pendidikan dan sebagainya. Banyak anggota pangkat rendah ni ada yang ada master, ada yang ada PhD pun, ada yang ada degree pun, tapi dia orang ni tak dapat peluang untuk jadi pegawai. Antara salah satu faktornya adalah kerana pengambilan pegawai tu kurang, dan juga
dan juga ketinggian. Sebab pegawai di antara beza dengan anggota dengan pegawai ni dia lebih spesifik daripada pilihan dia apa semua ni. Jadi dia tak dapat lah walaupun dia ada master. Saya ada satu squad dengan saya dulu ada PhD tau. Masa dia duduk pelopor kucing dengan saya. Jadi perjalanan dalam PDRM tu saya ni antara orang yang banyak diherdik oleh pegawai-pegawai ni lah kan. Bila kita ada idea ya, hang tak payah duk cakap banyak lah, hang pun anggota muka anda ya. Jadi saya tanam azam dalam diri saya pada waktu tu nak sambung belajar. Jadi bila saya sambung tu, saya sentiasa hantar kat pegawai saya punya pointer saya tu. Setiap semester saya hantar. Jadi dekan tu, pegawai lama tu kan. Termasuklah dengan pengarah Merin Bukit Aman. Boleh tanyalah. Pengarah Merin Bukit Aman, dia tahu Datuk Yusof. Saya selalu update kat dia saya punya keputusan exam saya setiap semester. Jadi sebagai tanda protes yang nak menunjukkan anggota pangkat rendah pun ada otak tak. Saya ambil computer science pada waktu tu. Jadi bila habis belajar tu memang saya dah hantar dah lah. Hantar surat surat untuk berhenti. Pada waktu tu dipanggil beberapa kali tapi mereka tak layan. Mereka tak layan, mereka ambil beberapa tindakan lah dalam PDRM. Jadi kalau saya cerita tindakan yang saya ambil ni, hampa langsung tak percaya. Yang pertamanya adalah kerana tidak boleh kerja berkumpulan. Saya memang kerja seorang ya. Saya tak boleh kerja dengan orang. Yang keduanya adalah pembolosan. Pembolosan ni maknanya tak hadir bertugas lah. Jadi saya memang pada waktu tu memang dah tak mau dah duduk dalam PDRM ni kan. Bila kita dah habis belajar dia sombong sikit lah kan. Dia tak mau duduk. Jadi tak ada lah tuduhan yang pelik-pelik macam diceritakan. Okey, terjebak dengan politik ni daripada usia 18 tahun lagi. Sebab pak saya ni memang orang politik. Mak saya ni dia kerja dengan Aziz Rahim di Shah Village Hotel. Jadi pak saya ni orang Ustaz Azizan, arwah Ustaz Azizan, orang Pah. Jadi saya masuk PDRM pun pak saya picok waktu tu MB Kedah cok Ustaz Azizan. Jadi dia memang orang kuat, orang kuat Pah. Mak saya orang kuat UMNO. Orang tak tahu lah rumah macam mana, orang tahu lah kan. Bergaduh lah tapi dalam bilik dia settle lah kan, pandai-pandai dia lah. Tapi di luar tu gaduh lah. So memang tentulah saya boleh minat politik tu. Macam mana boleh dapat pengetahuan tentang perlembagaan undang-undang dasar serta polisi kerajaan? Okey, ni mereka tak tahu lah. Sebenarnya anggota PDRM ni, dia bila kita masuk, ni saya cerita mukadimah ni panjang jadi hampa kena tahu bila hampa masuk PDRM, dia 6 bulan ni dia ada kursus dia. Kalau inspektor setahun, kalau anggota pangkat rendah 6, dulu 7. Jadi dia ada kawat dengan pengajian undang-undang. Peringkat PDRM ni saya cerita daripada basic, saya boleh tahu macam mana saya boleh minat. Jadi bila you masuk saja PDRM, dia akan masuk saja pusat latihan, dia akan bagi buku. Adalah buku undang-undang AM, buku perlembagaan, adalah buku kanun kesiasaan, kanun prosedur jenayah. Sebab ni adalah syarat untuk menjadi anggota polis, mesti ada pengetahuan undang-undang. Jadi lepas hang keluar daripada pusat latihan, untuk hang naik pangkat, hang mesti kena ada undang-undang. Jadi setengah orang, mereka duk kata anggota polis ni karti apa, mereka bukan lawyer. Mereka ambil ujian hak sama macam lawyer ambil di luar. Cuma tak ada pengiktirafan universiti lah, bar council tak ada. So dia tak boleh lah jadi peguam. Tapi dia ada pengetahuan undang-undang dan sebagainya. Sebab memang wajib bagi anggota polis. Dan training kawat ni 3 bulan je. Sepanjang tu kenalah kawat ni mendisiplinkan kita supaya kita boleh kerja berpasukan, supaya kita boleh menjaga sesuatu, menjaga di antara satu sama yang lain, supaya kita memahami arahan-arahan yang diberikan, boleh menerima arahan, boleh akur kepada arahan. Ni kawat ni bukan nak suruh hang fit atas padang, no. Suruh hang kawat, suruh hang ikut prosedur tu supaya nak latih diri dan supaya boleh kerja. Yang pertama kerja berpasukan, yang kedua ada disiplin, yang ketiganya adalah mematuhi waktu semua ni lah, disiplin lah, termasuk semua tu lah. Tu dia punya ujian kawat dia tu, asas kawat dan sebagainya. Tu adalah PDRM. Jadi bila saya keluar daripada pusat latihan, bila saya balik ke Kelang, pada waktu tu saya ambil jurisponden. Ambil jurisponden law, tapi tak sampai ni lah, tak sampai dia punya tu. Lepas tu saya tukar kos ambil computer science. Jadi orang kata apa, itulah dia punya pengetahuan dia. Dan polisi kerajaan ni pengalaman selepas daripada kerja PDRM. Sebab pada waktu tu kan kerja di bawah SWA Menteri. Unit yang saya duduk tu adalah unit yang communicate di antara semua kementerian. So kita tahulah tentang dasar-dasar dan polisi kerajaan.
yang berkaitan dengan kementerian. Sebab unit tu dia handle semua. Saya tak boleh nak cerita lebih lanjut tentang unit tu. Okey tuan-tuan. Okey, satu lagi. Masa saya duduk study di UM ni, saya ada bantu seorang kerabat. Ni dia bertanya apa ni, kenapa meletakkan kebencian kepada DAP dan juga PKM. Macam mana boleh tahu ilmu politik ni tinggi. Saya ada berkawan dengan seorang kerabat, saya tak boleh sebut nama dia. Dia kerabat Negeri Selangor. Saya boleh beritahu tu lah. Saya duduk di UM tu, saya berkawan dengan seorang kerabat Negeri Selangor. Jadi dia ni buat study tentang yang politik ni lah. Saya computer science, tapi dia buat study tentang pembentukan Malaysia apa semua segala ni lah. Dan saya punya sem pertama tu ada kena-mengena dengan proses kemerdekaan dan juga pembentukan Malaysia. Jadi saya bantu dia buat paper. Jadi rajinlah duk ikut dia dengan ada seorang kawan saya tu duk ikut dia pergi Akib Negara. Lama juga kami duk pergi, mula-mula duk gelak pergi Akib Negara tengok lepas tu dia ada timbul minat. Jadi dalam Akib Negara ni kita boleh baca semua benda. Bila kita baca semua, kita tengok semua dan sebagainya, jadi kita tengok, oh ni, itu yang menyebabkan kita kenal kelompok-kelompok ni. Jadi apa yang disajikan kepada kita dalam buku sejarah dan apa yang disajikan kepada kita dalam pembelajaran kita tak sama dengan dokumen yang ada disimpan dalam akib. Itu beza dia. Sebab apa? Sebab dia nak tapis supaya tak berlakunya berlakunya ketidakketentraman awam dalam negara dan juga keharmonian dalam negara kita ni dicabuli. Jadi apa yang berlaku dalam rentetan sejarah negara kita ditapis dan apa yang keluar kepada kita tu hanyalah sedikit sahaja daripada apa yang sebenar-benarnya berlaku. Tapi bila di peringkat universiti, hang tak boleh ambil yang sedikit tu, hang kena tulis semua apa yang berlaku dalam sejarah. Jadi saya tulis dekat dia. Jadi saya baca lah semua benda dan rujukan-rujukan dia yang dia bagi tahu, suruh pergi cari. Dia akan bagi tahu lah rujukan sekian ni pergi cari sini. Rujukan ni pergi cari sini. So kita pergi carilah, pergi tolong pergi cari untuk dia aja. Kerabat kan. Jadi dekat situlah kita baca, saya baca dan maklumat yang saya dapat dengan yang saudara baca tak sama. Sebab tu saya kata kepada saudara, kalau tuan-tuan nak tahu tentang mereka ni, kita kena pergi baca deep sikit tentang mereka ni. Khususnya parti tu lah, DAP tu. Sebab mereka ni ditubuhkan sama-sama cuma selepas pada mereka tahun 64 tu. Tapi sebenarnya sekali dengan Lee Kuan Yew apa semua ni. Jadi semua ni saya tahu. Kalau tuan-tuan pergi study khusus tentang kejatuhan Melaka, pembinaan Malaya dan juga pembentukan Malaysia, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Tapi deep lah tentang benda ni. Jadi kalau dia memang mendalami sedikit tentang benda ni dan tuan-tuan boleh research pun, tak silap saya ada tesis dia tu ada tulis proses-proses kemerdekaan, proses kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Tak silap saya ada. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Dekat dalam tu ada cerita deep dan saya tak boleh terima lah. Bila saya dah tahu, saya tak boleh terima lah sebab saya rasa ini bukan satu perbezaan daripada sudut pandangan politik, tetapi mereka menanam kebencian kepada kita. Dia tanam benci dia kepada kita. Dia berpolitik sebab dia benci kat kita. Ni saya rasa saudara kena betul-betul faham kat sini ya. Dia ada beza. Kita berbeza daripada sudut pandangan politik, daripada sudut dasar dan polisi kerajaan kita tak setuju. Tapi depa ni lain. Depa ni kalau tuan-tuan baca in-depth cerita ni, saya bolehlah recommend ada beberapa buku, antaranya adalah T.N. Harper yang cerita directly tentang The End of Empire and the Build of Malaya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Communist Insurgents yang ditulis oleh Craig kan. Lepas tu tuan-tuan boleh cari apa lagi adalah beberapa buku yang nanti saya akan cerita ni. Tuan-tuan boleh cari The Soldier Should Be Hanged yang ditulis oleh Captain Hanigawa daripada Jepun. Dia ni sepatutnya dia kena hukuman mati di Singapura tapi dia tak kena. So dia tulis buku A Soldier Should Be Hanged. Ni tuan-tuan boleh baca. Lepas tu apa lagi adalah beberapa siri buku. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri, mereka ni berpolitik dengan cara mereka menanam kebencian kepada kita dan nak melupuskan kita ke atas muka bumi. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kebencian mereka kepada kita tu yang menyebabkan kita tak bolehlah nak terima mereka. Dan tindakan yang mereka buat daripada awal penubuhan, daripada awal perjuangan mereka. Sebab mereka ni ada sangkut paut tu, salah silah dia punya keluarga dia. Mereka punya perjuangan keluarga mereka dia adalah untuk dan tuan-tuan boleh tengok perjuangan-perjuangan mereka ni, apa yang mereka telah buat kepada kita.
Saya tak boleh nak cerita lah dekat dalam live ni. Saya kira pakai tahsutan. Sebab kita bukan kerajaan. Tapi dulu saya cerita. Dan apa ciri-ciri yang mereka buat, kekejaman yang mereka buat, dan berapa kematian-kematian yang melibatkan mereka ni. Dan banyak ni. Kalau kita betul-betul in deep lah. Kita baca, kita tengok. Mageran saja dah dekat 9,000 dah. Jadi tu tak cerita hak lain-lain lagi tu. And so mereka menanamkan politik kebencian kepada agama dan juga kaum. Jadi sebab tu saya tak boleh terima. Sebab macam mana kita nak pi kawan dengan orang yang benci kepada kita, orang yang bermusuh dengan kita, orang yang tengok kita, dia rasa macam nak bunuh kita. Kalau kita pi baik dengan dia, kita dah tahu bahawa dia nak bunuh kita. Untuk apa kita pi baik dengan dia? Kita dah tahu dia akan tikam kita. Dan bukan dia akan tikam, niat dia untuk tikam kita. And walau apa kaedah cara pun dia akan tikam kita. Tapi kita pi buat baik dengan dia, peram dia tikam kita. Matilah kita, matilah. Jadi, saya cadangkan kepada anak-anak muda ni, banyakkan pembacaan. Tapi bukan pembacaan skop pengajian yang basic ni. Antara contohnya sejarah, pengajian Malaysia, no. Baca in depth tentang buku-buku yang ditulis. Buku-buku yang ditulis tentang Asian Anxiety satu lagi. And, pi baca buku-buku yang ditulis tersebut dan memahami setiap baik-baik perkataan yang dikeluarkan oleh penulis tersebut. Jadi hak yang sampai kepada kita ditapis oleh Dewan Bahasa Pustaka ke apa, saya tak tahu lah. Jadi untuk mengelakkan, sebab kalau benda tu keluar kepada kita akan tengok dia, dia aku benci betul kat dia ni. So benda tu lah. Jadi saya tolong ada seorang kerabat dulu. Tu cerita dia. UMNO, saya tinggalkan UMNO. Ni jawab soalan ni kan. Jawab soalan pula ni kan. Aduh, pening aku nak kena jawab soalan. Jadi pasal ni, mereka ni pasal ulasan Lokman Adam lah. Yang pertamanya, saya tak pernah mengaku saya pegawai khas Lokman Adam pun. Saya tak tahu siapa yang kata saya pegawai khas Lokman Adam ni. Yang Lokman Adam nak pergi sebut dalam live dia ni. Saya bukan pegawai khas dia. Dan saya tak pernah ada kaitan dengan Lokman Adam ni. Cuma dia panggil saya pada waktu tu. Di Pilihan Raya Sunyi, pada waktu tu engagement saya tinggi. Dia tak boleh panggil Gomo kot, dia panggil saya lah. Bincang macam mana strategi, macam mana nak buat supaya kita menang di PRK sebenarnya tu. Dan dia lah kenalkan saya dengan Anwar Musa. Dia lah bagi nombor. Okey, cerita tinggal UMNO ni, dia start dah awal. Masa tu rakan-rakan kita ni dalam UMNO menafikan berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Zahid pada 15 hari bulan 10 tahun 2021. Surat tersebut, surat yang mengatakan, dan saya ni antara, kalau tengok dalam Instagram, tapi saya dah cuba untuk delete Instagram tu. Saya ni antara orang yang konsisten benci kepada PKR dan DAP. Semua orang tahu. Yang bawa bendera merah Malay Supremacy pun Syafiq Alim. Yang kena tangkap dekat Istana Negara pun puak ni juga. Jadi saya ni memang orang yang pendirian saya cukup, prinsip saya cukup tegas. Saya tak mau Anwar, saya tak mau DAP. No Anwar, no DAP. Saya memang tak mau. Dua ekor ni memang saya tak mau. Jadi, dan waktu tu dulu pun saya hantam satu juga atas sebab yang sama juga, atas faktor yang sama. Bahasa kita lawan berkaitan dengan isu ICC Stated Rome dengan ISAT tu. Jadi dekat sini, keluar surat tersebut. Surat tersebut dikatakan pada waktu itu fitnah dan sebagainya. Jadi rezeki saya dapat surat original. Surat yang keluar original ada cop serah terima Istana Negara. Surat tu memang Zahid bagi kepada Istana Negara. Memang Zahid Hamidi bagi sokongan kepada Anwar dan juga DAP. Surat, tapi di antara kawan kita pada waktu tu, termasuklah dengan T.S. Syafiq pada waktu tu, dia tak percaya berkenaan dengan surat tu. Dikatakan surat tu edit. Lepas tu keluar lagi sekali voice percakapan di antara Zahid dengan Anwar. Perjumpaan Zahid dengan Anwar dengan Saifuddin dan sebagainya. Jadi pada waktu tu saya belah pada waktu tu. Memang saya tak mau dah politik. Saya pergi duduk di pondok. Saya pergi belajar di pondok. Semua sekali ni lah. Ada benda yang berlaku. Saya pergi duduk di pondok. Memang tak mau dah. Lepas tu ada lah rakan-rakan kita ni, hantu raya ni dah ramai. Kawan-kawan kita ni dia bagi tahu di sebelah UMNO ni kita ada Lokman Adam. Kita ada Ismail Mak Isa. Kita ada Amir Hijaz. Ismail ni yang duk pergi ajak dah dulu apa semua. Jadi mereka ni duk cakap macam-macam.
Di sebelah Pakatan Harapan pun ada orang kan, yang tolong nak fight ni. Tapi kita di sebelah ada seorang cikgu di Perak. Kan, dia kata di sebelah Bersatu ni tak ada di media sosial ni, khususnya lah saya tak pernah cerita ke orang di media sosial, dan di luar ni tak ada dia punya kaki nak pergi perang dengan pok-pok ni. Jadi dia kata kat saya, kena patah balik main lah, sebab kita tahu bahawa Zahid akan bawa UMNO untuk pergi dekat DAP. Zahid akan bawa UMNO untuk pergi kat PKR. Kalau kita tak berjuang, walaupun kita tak mau masuk parti Bersatu, kalau kita tak mau berjuang, jadi kita akan jadi pecah belah. Lain kali PKR dengan DAP jadi kuat. Jadi dia bagi tahu lah, dia kata ada seorang jawatan tertinggi dalam Bersatu dah waktu tu cadangkan ni lah, buat benda-benda ni semua sekarang ni untuk saya masuk dalam Bersatu. Lama juga saya ambil keputusan tu. Lepas tu saya tengok ada seorang nama Ashraf Mustaqim ni, dia abang kata dia masuk ICC Stated Room. Saya ni trigger benci Bersatu ni ICC Stated Room sebab kita pun tak suk pada raja-raja. Bila kita dengar Bersatu nak bawa ICC Stated Room, memang kita tak mau lah. Lepas tu ada seorang ni tunjuk video lah. Dia kata ni armada Bersatu ni antara orang yang tak sokong pada ICC Stated Room. Nama dia Acap Botak ataupun Acap Mustaqim. Dia pun antara orang yang menyertai perhimpunan tak sokong ICC Stated Room. Itu yang saya boleh main duduk dengan armada Bersatu. Jadi niat dia tu adalah kerana nak lawan dengan DAP dan juga PKR. Kalau Bersatu ambil keputusan untuk duduk dengan PKR DAP, saya sedia untuk lawan dengan parti Bersatu. Jadi sebab kita tak mau kepada dua parti ni, atas sebab mereka berpolitik dengan cara mereka benci kepada kita, dan daripada sudut ideologi pemikiran mereka yang kita tak boleh terima. Jadi itu bukan khianat. Yang khianat ni adalah pok-pok yang duduk dekat dalam UMNO, tetapi mereka tutup mulut. Mereka ni lah pengkhianat. Dan kawan-kawan kita yang duduk di sana, contoh macam hak duk buat live lah ni apa semua ni, ada hak baru pula main ni, atas licas ni, yang lapis baru ni, mereka ni lah semua pengkhianat, termasuk dengan Lokman Adam. Sebab dia orang dulu pusing satu Malaysia. Lokman ni pernah pada waktu tu saya bagi kat dia buku tentang The Challenge to the Freedom of Religious dengan The Second Wave of Malaysia, menunjukkan agenda apa yang mereka nak buat dalam negara kita kalau mereka jadi mentadbir secara penuh. Kita pernah bagi kat dia. Mesej-mesej dengan dia semua pun ada juga. Pernah bagi hantar kat dia dokumentasi tersebut. Dan mereka ni tahu tentang bahayanya pok-pok ni. Dan mereka pun dulu duk cerita tentang mereka ni. Pilah baca apa yang dengar apa yang Lokman cakap. Pilah dengar apa yang Ismail cakap. Pilah dengar siapa yang duduk dalam media sosial, Amir Hijaz apa semua, yang duk bercakap tentang PKR DAP ni. Mereka siap cakap kata kalau DAP dengan PKR memerintah negara, dia akan tukar negara jadi republik. Saya pun tak pernah terfikir macam tu. Even Ashraf Wajdi, saya masuk live dengan Ashraf Wajdi, dia lah orang yang bagi saya punya rate naik dekat live FB. Even Ashraf Wajdi sendiri tulis 10 perkara tentang DAP. Mat Maslan, ni tuan-tuan boleh pieces kat YouTube. Ahmad Maslan buat khusus tentang kenapa kena tolak Anwar, 10 sebab kenapa tolak Anwar Ibrahim. Ni semua ni orang ni duk ada lagi ni. Acap Wajdi ada, Ahmad Maslan pun ada dan sebagainya. So hari ni tuan-tuan, mereka mengkhianati perjuangan. Mereka ni sendiri yang khianat kepada perjuangan mereka. Dan mereka ni sendiri yang meludah ke atas muka mereka. Mereka tak boleh tuduh kita pengkhianat. Pengkhianat adalah mereka. Mereka ni pengkhianat kepada perjuangan Abata. Mereka ni pengkhianat kepada perjuangan nenek moyang. Mereka ni pengkhianat kepada perjuangan kepimpinan yang terdahulu. So tak payah bagi alasan lah. Dan sebab apa mereka khianat? Mereka khianat kerana harta dan juga kedudukan. Kerana tahta. Semua orang UMNO tahu. Ingat orang UMNO bodoh lah. Mereka semua tahu. Tapi mereka zip mulut. Sebab apa? Semua orang UMNO tahu Zahid bawa UMNO masuk dalam DAP sebab dia nak settle dia punya pendakwaan di mahkamah. Kalau pergi tanya siapa orang UMNO pun, dia tahu tentang benda tu. Semua orang UMNO tahu bahawa Zahid bawa UMNO pergi duduk dengan DAP sebab dia nak kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri dan supaya dia dapat selesaikan kes dia di mahkamah. Semua orang tahu grup Najib Razak yang dipimpin oleh Lokman Adam dan anak kepada Najib, Nizar Najib, bersetuju untuk bawa UMNO pergi duduk dengan UMNO dengan DAP dan PKR sebab nak melepaskan Najib. Bukan sebab kepentingan agama bangsa.
Bukan sebab kepentingan Melayu. Mereka ni pun tahu. Tapi sebab apa mereka diam? Sebab ketua bahagian dapat peruntukan. Sebab tu tadi pergi buat PC. Sebab ketua bahagian ada peruntukan bahagian. Ada projek-projek inden. Projek yang dapat projek-projek inden. Ada yang ada hubungan bisnes dan sebagainya. Ada yang ada buat salah. Kan? Ada buat salah dulu. Masa ada yang tak ambil projek-projek ni. Tapi dia adalah dia buat salah. Tak kisahlah salah apa pun. Salah dengan perempuan kan salah apa. Ada orang simpan dia punya rekod. So dia tak boleh nak bersuara. Telok dia kena pegang. Dia diam. Tapi dalam hati dia tak setuju. Sama juga macam ketua-ketua cawangan UMNO. Ketua cawangan UMNO ada yang tak setuju. Even yang masuk live malam tu. Ketua cawangan ni Syed Faizal. Tapi Syed Faizal ni berani lah sebab dia keluar daripada UMNO. Dia ketua cawangan UMNO. Dan dia keluar daripada UMNO. Sebab apa? Sebab dia rasakan bahawa kepimpinan dalam UMNO bukan nak jaga lagi agama bangsa. Mereka khianat. Disebabkan oleh mereka nak jaga diri mereka. Mereka nak jaga keluarga mereka. Mereka nak jaga kedudukan mereka. Mereka khianat. Ada ketua-ketua bahagian yang dulu duduk JLC. Yang dapat board. Yang dapat macam-macam lah. JLC ni bayar mahal. RM30,000, RM40,000 gaji. So bila tak dapat jawatan, hidup dulu macam mana? Isap cerut kan, sebatang cerut 100 lebih, tapi dia pun tak isap 100 lebih tu. 200-300 isap. Isap cigar satu box cigar tu 3,000-4,000. Seminggu habis dah cigar. Jadi bila tak ada jawatan, macam mana nak isap cigar? Macam mana nak breakfast dekat hotel pagi-pagi? Macam mana nak makan, nak lunch dekat hotel tengah hari? Macam mana nak terbang sana, terbang sini, bawa family. So, mereka hidup mereka ni, kerajaan bayar mereka gaji, untuk mereka pergi jalan sana, pergi jalan sini. Macam mana mereka nak jaga, maintenance kereta mereka ada berapa puluh biji kereta. Kereta baru keluar, nampak cantik, ada seorang kepimpinan UMNO pakai, sebagai contohnya, dulu keluar Velfire. Jadi bila keluar Velfire, mereka tengok, Datuk Seri pakai cantik Velfire, semua keluar Velfire. Bila seorang keluar Alphard, semua keluar Alphard. Bila semua pakai Porsche, semua keluar model yang sama. Jadi nak jaga maintenance kereta tu ada puluh-puluh biji, termasuk dengan Superbike semua sekali naik ni. Jadi bila tak sokong, so dia tak ada lah duit tu semua. Jadi kenalah sokong. Jadi saya nak tanya, adakah UMNO membawa kepada perjuangan? Waalaikumsalam. Cik Manan. Adakah UMNO membawa kepada perjuangan? No. Dia tak bawa kepada perjuangan. Hari ni, yang duduk kat depan ni semua, tadi yang buat PC, Musa Syed Fadil. Musa Syed Fadil di Pulau Pinang, kekayaan dia cuba hampa pergi check. Kalau dia tak sokong Zahid hantar SPRM pergi check, mati dah dia. Mampu ya dia. Tu hak duduk tadi, duduk ada ramai tadi kan. Musa Syed Fadil, Syed Hussein Maidin. Syed Hussein Maidin ni, daripada buat roti canai, masuk UMNO ada keluar Datuk Doktor Engineer Profesor Syed Hussein Maidin. Mai mana? Tapi tak mahu, kita tak mahu diskriminasi lah. Kita tanya, mai mana? Jadi ni, Lokman pula cerita tadi. Ketua-ketua cawangan, ketua bahagian nak disis dan sebagainya. So, mereka ni pengkhianat. Mereka pengkhianat kepada nak jaga 3 bini lagi. Nak jaga skandal hak simpan lagi. Nak main Dewan Rakyat, ada duk hantar perempuan di hotel Sunway Velocity lah. Dekat hotel depan PWTC tu. Nak jaga skandal lagi, perempuan simpanan lagi. Jadi duit tak ada, so terpaksa lah. Jadi siapa yang sebenarnya pengkhianat? Siapa yang sebenarnya pengkhianat? Yang pengkhianat adalah mereka. Mereka ni adalah pengkhianat kepada agama dan juga bangsa. Mereka ni adalah pengkhianat kepada perjuangan betul. Macam tim-tim Lokman ni. Siapa mereka duk support Najib sangat ni? Najib naik Prime Minister, mereka lah. Kalau siapa tanya macam TS semua, mereka pernah duduk di inner circle Lokman. Lokman selalu cakap, kalau Najib menang, adalah something kan. Kalau Najib duduk balik di tempat asal dia, Najib takkan lupa orang yang ada dengan dia. Apa maksud takkan lupa orang yang ada dengan dia? Even Zahid sendiri pun, siapa yang sokong dia, Zahid takkan lupa bila Zahid duduk kat situ. Apa maksud takkan lupa? Takkan lupa, memfaham sendirilah. So, fikir-fikir sendirilah. So, siapa, dan kita tahu, banyak kawan-kawan kita hak dalam UMNO ni, sebenarnya mereka tak mau. Mereka tak mau. Tapi mereka ni rasa diri mereka terpaksa. Dan saya nak tanyalah, ahli-ahli UMNO yang sokong ketua cawangan, ketua bahagian, hampa dapat apa?
Hamba duk tuduh orang pengkhianat kan. Hamba dapat apa? Hamba tak dapat apa. Yang dapat projek ketua cawangan. Yang dapat projek ketua bahagian. Ahli-ahli ni tak ada apa. Ahli ni dia taksub kepada bendera parti. Sebab dia menterjemahkan bendera parti ni sebagai perjuangan nenek moyang, perjuangan keramat, perjuangan abata. Tapi hang sanggup gadaikan maruah diri hang dengan membiarkan orang memanipulasi penterjemahan perjuangan anda tu demi kepentingan dia. Ahli-ahli AJK cawangan, AJK bahagian tak dapat apa. Habis kuat kalau pergi pejabat dapat 200. Elektrik rumah tak bayar, pergi bagi di pejabat tak kira dapat bayar. Esok tak boleh dapat beras macam tu sekarang ni. Pejabat zakat pun boleh bagi. Pejabat zakat pun boleh bagi selain benda-benda. Tapi kenapa nak pergi duduk juga lepas tu tuduh kat orang pengkhianat? So fikir sendirilah. Perjuangan kalau meletakkan duit dan juga kedudukan di hadapan kita, maka kita akan sesat. Sebab keputusan yang kita ambil tu bukanlah satu keputusan yang demi kepentingan abata. Tapi kita ambil keputusan tu adalah kerana kepentingan diri kita. Dan kita ingatlah ni, anak cucu cicit kita. Apa akan jadi dengan anak cucu cicit kita di masa depan? Setiap orang ada anak. Saya ada anak 4 orang. Ahli-ahli UMNO pun ada anak. So apa akan berlaku? Saya cerita mudah je. PH akan tendang UMNO. Sebab apa? Dia cuma memerlukan Sabah dan Sarawak sebagai dia punya safe deposit untuk dia menang full dalam pilihan raya. GPS dulu, dia tak mau terima PH. Zahid yang bawa GPS untuk pergi duduk dengan PH dan ajak GPS, hang boleh dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri kalau hang duduk dengan Pakatan Harapan. GRS pun sama, warisan GRS. Dia orang ni, macam warisan biasa dengan PH. GRS pada semua ni tak biasa dengan PH. Mereka tak mau pun walaupun mereka pernah duduk dulu, tapi mereka tarik dulu, mereka tak mau. Dengan kepimpinan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Dan DAP dan PKR tak diterima di Sabah dan Sarawak. Sekarang ni, Zahid bagi 30 kursi plus dengan berapa kursi lagi. Di Sabah kepada Anwar. Pakatan Harapan ada 82 kursi Semenanjung plus dengan kursi Sabah Sarawak 31-25. Dia tak perlukan UMNO pun. Dalam PRU ke-16, dia tak perlukan UMNO. Dia boleh tendang UMNO keluar macam tu saja sebab UMNO dah suci kena. So what will happen to your anak cucu? Apa akan berlaku bila dia sendiri melihat bahawa yang mentadbir negara ni bukanlah sebagaimana yang ditentukan oleh kita. Sebab tu Tunku cakap dulu. Masa Tunku lawan dengan bagus lagi Sir Azri ya. Masa Tunku nak lawan dengan British. Apa Tunku cakap? Kita boleh duduk bawah British. Tetapi kita kena akur terhadap apa yang ditentukan oleh pihak British terhadap kita. Ini tanah kita. Kita mesti merdeka supaya kita dapat mentadbir negara kita mengikut acuan kita yang tersendiri. Supaya kita boleh menjaga kedudukan bagi kaum Melayu dan juga sosioekonomi bagi kaum Melayu. Jadi sebab itulah Tunku kata, kita perlu lawan dengan British dan kita perlu tuntut kepada kemerdekaan. Ini sebab dia kita merdeka. Kita boleh je duduk bawah Britain. Kaya kita pakai pound sterling tu. Tapi buat apa? Orang tolong buat keputusan bagi pihak kita dan kita tak ada hak untuk kita menentukan tentang kedudukan diri kita. Ibarat macam ni lah sekarang ni. Sekarang ni nak mempertahankan ketua bahagian, ketua cawangan. Nak mempertahankan kedudukan sebagai ahli-ahli AJK yang menerima duit tak sampai 1,000 sebulan pun. Gadai benda ni. Jadi pergi minta pula pertolongan dengan Jepun. Ini minta, saya selalu guna ayat ni supaya orang dapat faham lah. Dulu bila kita rasa kita nak merdeka, nak lawan dengan British, kita tak mau gabung kekuatan kita. Sebab kita tak mau gabung kekuatan kita sebab kita rasa kita ada perbezaan daripada sudut ideologi. Oh, dia ni tak boleh. Dia bawa aliran dia. Tunku bawa ni. Kawan ni bawa ni. Di Perak bawa aliran sendiri. Maka datangnya kelompok. Dia kata, okey, kita minta pertolongan Jepun. Sebab Jepun akan memerdekakan kita. Last kali apa jadi? Last kali apa jadi? Kepada tanah Melayu ni. Bila kita tak gabung, kita minta pertolongan daripada luar supaya orang tu nak jaga kita. Dia jaga kita tak? Dia takkan jaga kita. Dia tahu bahawa kita sedang lemah dan kita tidak bersatu. Dia pecahkan kita. Dia bunuh kita. Ini sejarah yang mengajar kita. Tapi Onn Jaafar kata apa? Onn Jaafar kata kalau kita nak menang, kita kena bersatu. 1946. 15 hari bulan Mei 1946.
Wan Jaafar kata, kalau kita nak menang, kita tak boleh pertolongan daripada orang luar. Kita kena sesama kita. Kita kena bersatu sesama kita untuk mendapatkan kekuatan tersebut dan mengetepikan perbezaan. Baru kita boleh menang dengan British. Dan kita bersatu tak? Kita bersatu pada waktu itu kita merdeka. Tapi kalau kita harapkan bintang 3 kah, kita harapkan Jepun kah, dia akan nak menggantikan. And bila British dah keluar, dia rasa dia nak ganti British untuk takbir negara kita. And bila Jepun keluar, bintang 3 rasa dia nak ganti Jepun untuk jadi pentadbir kat negara kita. Dan akhirnya adakah orang Melayu boleh takbir negara dia sendiri? Tak boleh lah. So inilah sejarah yang sedang ulang sekarang ni, yang orang yang tak sedar. And di antara sebagai contohnya, orang-orang dalam UMNO sendiri yang mementingkan wang ringgit berbanding daripada perjuangan itu sebenarnya. And dia macam tukar penjajah lah. Betul ya? Tukar penjajah lah. Okey. Kenapa PN nak jatuhkan kerajaan sekarang? Adakah ada ejen-ejen perpecahan yang dibayar oleh Parti Pribumi Bersatu and di dalam media sosial and untuk membuat agenda untuk jatuhkan kerajaan sekarang? Tuan-tuan, tak ada. Kalau kita duduk cakap dalam media sosial ni, kerajaan takkan boleh jatuh. Kerajaan takkan jatuh sebab yang boleh menjatuhkan kerajaan adalah ahli parlimen. Bukannya ahli politik. Ahli parlimen dalam sesuatu parti. Dia orang ni yang boleh jatuhkan kerajaan. Kita ni tak boleh jatuh. Dan saya duduk dengan Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Saya boleh sahkan kepada saudara, tak ada ejen yang dibayar dalam media sosial ni. Saya boleh sahkan kepada saudara, tak ada dibayar, tak ada bayaran yang dibuat pun. Mereka ni semua willingly semua ni. Yusman apa semua ni. Mereka ni willingly tak ada. Bukan kata dibayar dan sebagainya. Tak pernah pun. Ada senarai, cyber trooper dan sebagainya. Kita tak ada. Di Bersatu tak ada. Kalau tanya Pakatan Harapan, dia ada invoke. Kalau tanya DAP, dia ada Red Bean Army. RBA. Kalau tanya apa nama ni UMNO, mereka ada Lanskar Cyber. Lanskar Cyber ni terang-terang. Dalam bahasa Inggeris, cyber trooper. Tukar bahasa Melayu jadi Lanskar Cyber. Terang-terang. Mereka ni semua ada. Under peril di bawah mereka ni untuk duduk dalam media sosial dan menyerang di antara satu sama lain. Dan satu dengan pihak yang lain. So mereka ni ada. Jadi kita duduk di sana, di sini untuk kritik. Tapi sesetengah pihak ni, mereka ni tak faham. Sebab di antara mereka ni, ada yang baru berkecimpung dalam politik. Dan mereka sokong Anwar ni. Mereka bukan ahli parti. And mereka ni terpesona. Apa nama, terima kasih Abang Syed Razak. Mereka ni terpesona disebabkan Anwar jadi Perdana Menteri. So mereka ni taksub. Setiap orang ada ketaksuban dia lah kepada seseorang yang lain. Macam saya taksub kepada Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Dan ada orang PAS, dan mereka dia tak boleh pakai taksub, dia marah peleh habis saya benda ni. Mereka walak dan mereka mengangkat pemimpin mereka. Setiap parti semua macam tu. DAP mereka mengangkat Lim Kit Siang. Semua parti ada itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi pernah sokong pemimpin mereka sokong lah. Tu hak mereka untuk mereka sokong. Jadi kita ni duduk kat sini, kita mempertikai daripada sudut rakyat, masalah-masalah rakyat. Sebagai contohnya, kenaikan tarif elektrik, kita bukan serang Anwar, kita serang kenaikan tarif elektrik, kita tak setuju sebab meningkatkan kos sara hidup rakyat. Pendapatan minima dikurangkan, kita tak setuju, kita bersuara sebab kita tak setuju atas perkara tersebut. Isu telur dan ayam, kita tak setuju. Bila ambil daripada India, berlakunya shortage dalam negara kita, tindakan tidak diambil oleh kerajaan, kita tak setuju atas dasar dan polisi. Bukan kata kita nak jatuhkan kerajaan, no, kita tak setuju. Macam tu juga dibuat oleh mereka. Tapi kita tegur cara berhemah, kita bawa fakta, kita bagi kepada mereka referen, dan kita, orang kata apa, kritik mereka dalam amalan kritik dengan kebebasan bersuara, bukan memfitrah. Jadi kita kritik mereka cara yang baik. Kita tak bawa orang turun di jalanan. PAS, PN gerakan tak bawa turun orang di jalanan pakai baju kuning, bersih 1, bersih 2, bersih 3, bersih 4, bersih 5. Tak ada. Kita tak bawa mayat kain putih kain kapan putih turun di Dataran Merdeka. Kita tak bawa orang-orang untuk berarak pegang pelekat tepi jalan, tekan horn, harga ayam mahal. Kita tak buat benda tu. Kita buat protes cara anak muda, kita protes kat dalam media sosial.
menunjukkan bahawa kekilafan yang telah dibuat oleh kerajaan hari ini. Ini bukan agenda nak jatuhkan kerajaan. Dan saya bagi tahu kepada saudara semua, ketetapan telah dibuat, tapi bila kita cerita pasal parti kita, mereka lebih tahu tentang parti kita ni masalah. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kali terakhir bila saya melihat kepimpinan kita di antara Tan Sri dan juga Tok Guru, dan pada waktu itu malam selepas Anwar angkat sumpah, telah pun meletakkan ketetapan. Apa ketetapan yang dibuat oleh Parti Peribumi Bersatu dan juga PAS dan Gerakan, iaitu PN sendiri. Kekatannya, ketetapan yang dibuat, semua orang boleh baca sebab telah pun dilaporkan di dalam akhbar. Yang pertama sekalinya adalah PN akan kekal sebagai pembangkang. Sebab pada waktu itu timbul isu. Anwar welcome PN untuk join kerajaan perpaduan. Tapi kita menolak gabungan tersebut. Dan masa Agong panggil Tan Sri pun, Tan Sri tolak. Sebab apa kita tolak? Bukan sebab kita ingkar kepada Agong. Bukan sebab kita ni tak, orang kata belagak nak bagi Tan Sri saja jadi Perdana Menteri. No. Sebab kita tolak adalah kerana manifesto PN Best. Ni faktor kenapa kita tolak, tak mau piduk dengan mereka. Sebab manifesto PN Best. Apa PN Best? PN Best ni adalah BE itu adalah bersih dan juga ST itu adalah stabil. BES tu adalah bersih, BE bersih, ST adalah stabil. Sebab itu, sebab kita anak muda kebanyakannya orang yang memberi sokongan kepada kepada Perikatan Nasional 74 kerusi yang kita menang, bukan kerana kita bawa fitnah dan sebagainya. Orang sokong kita kerana tawaran kita tu PN Best. Semua orang, anak-anak muda, orang tua semua duk sebut PN Best, PN Best. So kita tak boleh khianat. Mana kita boleh khianat? Kalau kita khianat, orang takkan undi kita pada PRU16. Kalau kita khianat, orang akan kata lebay-lebay PAS dan juga Bersatu ni golongan munafik. Cakap lain, buat lain. Dan tamakkan jawatan, nak jadi kerajaan, sanggup ludah, yang rasuah pun diterima. So kita ambil ketetapan, kita menghormati manifesto kita. Kita menghormati orang yang mengundi kita, maka kita tak bolehlah nak terima mereka. Sebab kita duduk di situ kerana orang yang pilih kita. Macam mereka rasa orang pilih mereka dan mereka duduk di situ, mereka buat keputusan ikut suka mereka. Tanpa mereka fikir tentang orang yang pilih mereka. No. Kita PN Best, kita fikir orang yang undi kita, orang yang pilih kita. Ya, Cik Manan Ali. Yang keduanya adalah sebab apa? Yang keduanya, saudara tengoklah yang duduk sebelah sana siapa dia. Masa awal-awal yang sokong Tan Sri, 115, semua bersih, tak ada kes mahkamah. 74 daripada kita campur dengan 10 daripada UMNO yang tak ada kes, dan campur dengan GPS, GRS yang tak ada kes di mahkamah. So kerajaan yang bakal dibentuk tu adalah kerajaan yang bersih. Sebab tu kita setuju. Tapi bila nak duduk dalam satu kerajaan yang ada Zahid, yang ada Ahmad Maslan, Syarif Samad, ni semua geng-geng ni, Lim Guang Eng, kita nak pergi duduk dengan ni perasuah-perasuah ni semua. Jadi adakah kita nak rakyat tengok kita yang mengatakan bahawa kita ni tunggang agama je? Jadi ketetapan ini telah dibuat dan kita kekal sebagai pembangkang dan kita tidak akan sesekali duduk dengan mereka. Dan apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, saudara semua, apa yang berlaku sekarang ni, siapa sangkut-sangkut ni? Apa yang berlaku sekarang ni adalah perbalahan di antara mereka sendiri. Tak ada kaitan dengan kita. Tapi mereka cuba kaitkan kita. Dia tanya soalan kenapa kita nak gugat, nak jatuhkan kerajaan. Ini adalah mereka sendiri. Tak ada kaitan dengan kita. Di Sabah, macam Luqman cerita tadi, saya dengar. Di Sabah ni, kerana perjanjian Anwar nak suruh Syafi'i Afdal sokong dia. Dia kata dia tawarkan ketua menteri kepada Syafi'i Afdal. Nak suruh Haji Ji sokong dia. Dia kata kalau Haji Ji tak sokong dia, Haji Ji akan hilang kedudukan sebagai ketua menteri. So Haji Ji kena sokong dia, dia akan kekalkan Haji Ji sebagai ketua menteri. Dengan Bung Mokhtar, dia janji ketua menteri. Semua dia janji ketua menteri. Bung Mokhtar dia janji, Haji Ji pun dia janji, Syafi'i Afdal pun dia janji. So semua ni ada 3 ketua menteri di Sabah. Jadi berlaku perpecahan disebabkan siapa? Adakah disebabkan kita? Bukan disebabkan kita, mereka sendiri. Kita tak kacau, tapi tiba-tiba habis-habis.
And Hamzah Zainuddin berunding untuk bagi jatuh kerajaan Raja Sabah. Apa kaitan dengan kita? Oleh kerana Hamzah pergi jumpa dengan ketua-ketua bahagian bersatu di Sabah, maka Hamzah lah yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan persekutuan hari ini. Langkah apa-apa langkah ni lah, langkah London ke, langkah Wee Ka Siong. Mula-mula sekali langkah Wee Ka Siong dengan Ismail Sabri. Wee Ka Siong jumpa dengan Ismail Sabri di hotel, satu hotel, saya tak tahu, lupa dah nama hotel tu. Kait dengan Tan Sri Muhyiddin cuba buat satu percaturan untuk jatuhkan Anwar. Lah, Tan Sri tak ada benda tu. Macam mana Tan Sri boleh terlibat kata percaturan pula? Macam tu juga sekarang ni perjumpaan langkah London. Ni pun di antara depa juga, depa kaitkan dengan Tan Sri. Lepas tu baru ni pula latest ni dengar. Nanti esok lusa akan dengar ni langkah PWTC. Ni akan dengar lah, esok lusa akan dengar lah cerita ni. Langkah ni Lokman dah cerita tadi dah kan. Nak keluarkan beberapa orang. Ada pula langkah hand face feet. Apa kaitan dengan kita? Langkah kerana mereka ni tak setuju. So, apa yang berlaku sebenarnya dalam kerajaan sekarang ni? Keputusan untuk membentuk kerajaan sekarang ni dibuat oleh ketua-ketua parti. Tanpa keinginan ahli parlimen dalam parti. BN, Agong panggil 30, datang 3. Zahid yang buat ketetapan mewakili ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. GPS yang buat keputusan Abang Johari. Ahli Parlimen Nadai si tahu. Apa nama? Macam mana dia sebut? Ahli Parlimen tak tahu apa-apa. GRS pun sama. Ada setengah ahli Parlimen tahu, ada setengah ahli Parlimen tak tahu. So, pembentukan kerajaan hari ini dibuat di antara beberapa orang sahaja yang terlibat dalam perbincangan dan yang mereka ni semua tak setuju. Ibarat ni kahwin lari lah. Macam kes lah ni Samsul Yusof dengan Ira tu. Dan kahwin di Thai, mak mentua tak terima. Sebab tak maklum kepada dia. Sama cerita ni. Zahid pergi kahwin dengan Anwar. Mak mentua, ahli parlimen tak terima. Tak setuju. Dengan apa yang dibuat oleh kepimpinan. So, mereka bergaduh sama kita. Tak ada libat. Mereka bergaduh sesama mereka. Tak ada pelibatan kita. Bila wartawan tanya, biasalah Hamzah respon lah. Kalau berpecah, apa masalahnya? Kan kerajaan mesti ditubuhkan. Kalau mereka sokong kita sokong lah, kita bagi bentuklah kerajaan. Kalau mereka sokong kita. Sekejap tuan internet kacau lah dah. Siapa pula dah ni? Internet terganggu jadi sangkut-sangkut. Kurang didekan. Okay, terima kasih yang share. Yang share tu terima kasih Yang view pun terima kasih Sat. Okey je, lancar je. Ada sabotaj saya nampak saya ni macam dia terkesima. Okey, lancar ya. Jadi depa bergaduh sesama depa. Kalau depa tak sokong, depa nak sokong kita, tak jadi masalah kalau depa nak menyokong kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan cerita pasal siapa pula dah ni. Okey, stable lah. Okey, jadi kita tak kacau kerajaan sekarang ni. Biarlah kepada mereka. Okey, tuan lah stable dah kot. Kenapa Perikatan Nasional lebih berpolitik berbanding dengan pihak lain? Kenapa PN ni politik banyak sangat berbandinglah dengan sekutu-sekutu mereka yang lain? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, siapa yang politik banyak ni? Siapa yang politik banyak? Kerajaan ataupun pihak pembangkang yang politik banyak ni? Jadi kalau mereka nak tuduh kita, kata kita ni banyak bermain politik yang menyebabkan rakyat ni sengsara dan sebagainya, apa kerja yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni? Mereka ni kerja mereka politik ni saudara. Baru ni. Saya nak tanya tuan-tuan, mana dapat nilai? Dapat nilai 4.5 bilion yang dikatakan perbelanjaan pilihan raya. Yang dikatakan perbelanjaan pilihan raya Perikatan Nasional. Yang siang tu masa saya buat live petang tadi ada masuk sahkan
Dia ambil macam mana? Ni nampak tak? Ni nampak tak? Dia ambil 92.5. Nampak tak? Oh, terbalik. Tak apalah. Dia ambil 92.5. Dia darab dengan 5%. Ni dia ajak lepas lah. Saya berterupa dia ajak. So dapatlah 4.6. Jadi dia kata Perikatan Nasional ambil apa faedah 5% daripada 92.5 bilion tersebut. And yang digunakan bagi tujuan pilihan raya. Jadi Tan Sri dah jawab dah, 92 ni menentang apa? 92 ni adalah pakej bantuan kepada rakyat, bantuan prihatin nasional, and program subsidi upah, grant khas prihatin. Macam mana kita nak ambil komisen atas duit yang kita bagi kepada rakyat? Ini tindakan politik yang mereka buat. And mereka tuduh and PAS terlibat dengan dana judi. Lepas tu bila kena tanya dalam Dewan Rakyat, tergagap-gagap nak jawab. Tapi bila dia dah sebut, mulalah duk main di media sosial. Semua duk kata, ni PAS makan duit judi. Fitnah ni. Kerja mereka ni, hari-hari kerja mereka politik. Pi ke Indonesia. Ni, semalam pi Indonesia. Politik. Kepimpinan politik di Malaysia rasuah, salah guna kuasa. Kepimpinan dahulu. Semua politik nak menunjukkan seolah-olahnya parti hak dulu ni banyaklah rasuah dia. Hak mereka ni timbalan Perdana Menteri tak rasuah, Lee Kuan Yew tak rasuah, lepas tu dia nak bagi kita ni sama dengan mereka. Jadi politik hari-hari. Jadi dekat mana yang kata ahli parlimen Pembangkang ni duk berpolitik? Macam Wan Saiful sendiri. Dia bukan kerajaan tapi dia pergi jumpa dengan pesawah baru ni. Habis tu yang Anwar Ibrahim sembang tentang pesawah, bila nak pergi turun jumpa dengan pesawah? Lepas tu adalah lagi ahli-ahli parlimen kita. Termasuklah Ketua Pembangkang Tan Sri sendiri. Turun jumpa dengan masyarakat. And yang hantar masyarakat banjir, hantar skuad untuk pergi basuh rumah dan sebagainya. Dan kerajaan hari ni 24 hours, 7 days and 30 days politik. Kalau saya tanyalah kepada orang PH yang mungkin ada otak dia besar sikit daripada sebiji ismeh, dan besar sikit daripada ni. Kalau kita tanya mereka, apakah yang dibuat oleh Pakatan Harapan pada hari ni? Aduh, line dia kacau lah. Kan? Apa yang dibuat hari ni? Cerita kepada kita. Ni Fahmi Fazil ni tak habis-habis ni. Tuan-tuan, FB okey. Di TikTok ni dia kacau. Sebab depa risau di TikTok ni sebab anak muda ramai di TikTok. Jadi depa risau sikitlah di TikTok ni, takut tersebarnya perkara-perkara kepada anak muda ni. Ustaz saudara, kita tunggu Ustaz. Bagi line dia stabil elok sikit lo. Aduh hai. Okey, elok lah kot. Okey. Okey. Ramai yang panas. Okey, ceritakan kepada kita. Apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini dan bagi tahu kepada kita. Perancangan-perancangan yang mereka buat ni kita nak pi. Dan kita nak pi dalam pembentangan bajet. Pada tak lama lagi, berapa hari lagi. Bayangan bajet pun tak ada. Wawasan kerajaan hari ini apa? Wawasan. Adakah nak cerita kerajaan perpaduan negara semata-mata?
Oh, kerajaan perpaduan ni adalah kerajaan yang saya ni dapat 148 majoriti. Ahli parlimen semua sokong saya, 148 semua sokong pada saya. Saya ni PM yang dapat majoriti. Saya dihubungi oleh daripada Brunei apa semua segala ni, Perdana Menteri Australia. Apa wawasan kita sebenarnya? Kita nak pergi ke mana negara kita ni? Kita nak spend duit rakyat. And next month, Februari, Anwar nak bawa satu usul untuk nak spending rakyat punya duit. Tapi kita tak nampak hala tuju ke arah mana kerajaan kita nak pergi. Dasar apa yang kita nak bawa? Dekat mana kita nak fokus dulu? Nak fokus kepada pendidikan ke? Nak fokus kepada kesihatan ke? Nak fokus kepada pembangunan ke? Nak fokus kepada jurang pendapatan ke? Nak fokus kepada ekonomi luar bandar ke? Nak fokus kepada bencana ke? Tak ada. Kita nak fokus ke mana negara kita ni? Yang kita tahu hari-hari kerja mereka adalah berpolitik. Tak ada focusing apa kita punya misi, apa kita punya visi. Kita nak ke arah mana negara kita ni? Tak tahu kecenderungan kita nak ke mana. Duk sebut tentang digitalize, science and technology, big data, artificial intelligence. Nak sebut dah ni. Kan? Jangan duk sebut saja nak fokus ke mana. Siapa yang you nak bagi guna artificial intelligence ni? Siapa yang nak fokus pada big data? Dia tak boleh fokus semua. Nak fokus pada siapa? Industri. Digitalize industri. Nak bagi kepada pendidikan. Nak buat dekat mana dulu? Nak pergi ke mana dulu ni? Kita nak buat apa dulu ni? Government of the day ni nak buat apa ni? Caca merba tengok ni. Sebab apa? Hari-hari politik. Menteri nak lawan dengan ni saya buat live tadi di petang tadi apa saya kata, nak lawan dengan kartel-kartel telur di Malaysia. Ni Puak Pakatan Harapan lah duk cerita. Tindakan Mak Sabu adalah satu tindakan yang baik. Sebab dia pi ambil telur di India sebab dia nak lawan dengan kartel-kartel di Malaysia. Dia nak tunjuk dekat kartel Malaysia, ingat hampa saja kau boleh jual telur. Kerajaan tak boleh dapat telur daripada India. Kalau menteri fikir macam ni, sebab ada budak yang brief tu nampak tak nama dia? Dia ni brief, dia kata dia pergi jumpa dengan menteri bagi tahu kat dia macam tu. Kalau menteri berpemikiran macam ni, maknanya menteri ni tak ada otak. Menteri tak ada otak kalau dia berfikiran macam ni. Sebab apa? Kartel-kartel ni dia tak heran. Ingat dia rasa nak tergugat kalau ambil telur kat India. No. Kalau kita ambil telur kat India dengan harga yang murah, okey lah. Tapi kalau kita ambil harga mahal, harga shilling telur Malaysia sekarang ni 45 sen. 41 sen. So kalau kita ambil bawah daripada 41 sen, mungkinlah akan jadi masalah sikit. Tapi kita ambil atas daripada 41 sen. Apa dia akan buat? Dia akan jual ikut harga telur import. Dan dia akan ekspor lagi banyak telur keluar negara. Itu bukan kaedah penyelesaian. Telur pun tak mampu nak fikir. Telur pun tak mampu nak fikir. Ni hari ni. Hari ni lagi lawak hari ni. Siapa tengok video saya tu dia tahu lah. Nak bombastik. Di negara sendiri cerita. Ni Anwar Ibrahim. Saya telah berjaya menarik pelabur daripada negara Indonesia untuk melabur di negara kita. Saya pun tengok berita tu, baca, tengok tak ada tulis lah nama syarikat berapa banyak nak main melabur apa semua. Kita pun pergi lah dekat website Presiden Indonesia. Kita pergi dalam website Presiden Indonesia tulis apa? Dia tulis terima kasih kepada Bapa Anwar kerana membawa 11 surat letter of intent untuk membawa pelabur-pelabur swasta di Malaysia untuk melabur di Indonesia. Kita di pelabur swasta ni tuan-tuan, FDI termasuklah semua ni, dia dah main melabur dekat negara kita. Kita pergi keluar negara apa? Tak ada pemimpin satu pun dalam dunia yang bawa pelabur daripada negara dia ni, pelabur luar pergi melabur dekat negara lain. Pemimpin di dunia ni dia tarik pelabur untuk dia tarik pelabur untuk melabur dekat dalam negara dia. Bukan dia bawa pelabur asing pergi melabur dekat negara lain. Baik dia jadi Presiden Indonesia, tak perlulah jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau dia bawa syarikat GLC, bolehlah kita untung. Nampak tak? Sebab apa benda tu berlaku?
Sebab hari-hari politik. Ini sikap mereka. Tak habis-habis untuk mereka berpolitik. Kenapa Syafiq suka spin kenyataan daripada Menteri PH dan menimbulkan rasa tidak puas hati? Ini soalan hebat lah. Sebab apa saya suka spin? Dekat mana saya spin? Setahu saya, bila saya bercakap, saya bagi rujukan. Dan bila mereka menjawab, mana rujukan yang mereka bagi? Saya buat live, setiap hari, saya bagi rujukan. Saya tunjuk, ni, saya baca dekat sini. Ini laporan sini. Ini dalam perkara ni. Ini dalam perkara ni. Semua dokumen saya bawa. Kalau saya nak spin, takkanlah saya bawa dokumen. Saya bawa kenyataan akhbar. Saya bawa kenyataan Perdana Menteri, kenyataan Menteri, dan kita tak setuju dengan kenyataan yang dibuat oleh mereka. Dekat mana yang kata kita spin? Dan mereka yang nak menjawab persoalan, sebagai contohnya, siang tadi, dia jawab berkenaan dengan keabsahan Perdana Menteri. Tak ada rujukan, duk marah orang. Ni macam ni, ni macam ni. Macam ni apa? Hang bawa rujukan, tak ada, bercanggah. Dengan apa yang ada daripada sudut faktanya. Rujukan tak ada. Tak pernah bawa apa pun rujukan. Puak-puak Pakatan Harapan, sepatutnya mereka membuat penerangan kepada rakyat berkaitan dengan isu semasa. Apa referen yang mereka bawa kepada kita untuk menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang mereka terang? No, mereka maki ya. Syafiq Alim ni bodoh, dia ni gila, mental, bangang, anjing. Tu ya, orang bukan nak dengar abang maki. So, make sure before you cakap kita ni spin, make sure you bawa dulu hujah ni dan dangkal kita dengan hujah. Sampai ke hari ni, apa isu yang saya timbulkan tidak pernah dijawab oleh mereka pun. Dan mereka tidak berkemampuan untuk menjawab benda ni. Sebab apa? Tindakan yang mereka buat ni songsang. Sebagai contoh, isu telok nak selesai masa 6 bulan. Saya spin tak mana? Memang kenyataan Fuziah Saleh. Kenyataan daripada menteri kata, isu telok ni 6 bulan lagi kita selesai. 6 bulan. Bulan 6 baru nak selesai tentang isu telok. Adakah saya spin? Adakah saya membuat-buat ayat tersebut? Ni kenyataan menteri Fuziah Saleh. Saya kod lagi kenyataan. Ni kenaikan tarif elektrik 44%. Saya tak spin. Saya bawa keluar kenyataan daripada Suruhanjaya Tenaga yang diumumkan oleh Menteri Nik Nazmi. Umum saya kod kenyataannya. Kalau tak betul, suruh Nik Nazmi saman saya. Saya kod kenyataan daripada Persatuan Pengilang Malaysia FMM yang rasa tidak puas hati dengan kenaikan tarif elektrik 44%. Spin kat mana? Hari ni punya kes tentang Anwar Ibrahim, saya kod daripada Presiden Joko Widodo. Facebook Joko Widodo. Dia mengatakan bahawa Anwar bawa pelaburan swasta melabur ke dalam negara Indonesia. Spin kat mana? Gaji diturunkan. Gaji minimum 1,500 turun 1,200. Kita bawa keputusan daripada Kementerian Sumber Manusia, keputusan semasa Anwar jadi Perdana Menteri, dan keputusan itu diambil atas persetujuan Kabinet sekarang, bukan Kabinet yang terdahulu. Sebab Kabinet terdahulu, Ismail Sabri bawa lulus gaji minima 1,500. Akan dilaksanakan pada bulan Januari. Kabinet sekarang ni, Menteri Sumber Manusia bawa paper untuk menangguhkan pembayaran gaji minima. Kita spin kat mana? So when you tak boleh jawab benda ni, you kata orang spin. Sebab apa? Dengan harapan orang akan cakap, oh dia ni spin. No, you kena jawab lah. Tapi saya yakin dia orang memang tak boleh jawab. Dia orang memang tak boleh jawab. Sebab tu dia duk main ayat spin dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Syarikat GLC swasta yang melabur di Indonesia membawa pulangan kepada negara. Daripada segi percukaian. Ni soalan ni saya rasa orang lain pun boleh jawab lah. Orang lain pun tahu, tak perlu saya jawab. Kalau dia pergi buka syarikat di Indon, cukai dia tak bayar kepada Malaysia, dia bayar dekat Indonesia. Dan Indonesia yang akan dapat keuntungan daripada sudut pelabur asing yang masuk ke dalam negara dia. Bila dia orang jual, keluarkan produk mereka, jual keluar negara, dia akan gunakan currency Indonesia. Jadi Indonesia yang akan dapat untung di atas syarikat yang pergi melabur kat negara dia. Kita tak dapat untung apa, kecuali GLC. Bila GLC, kita sebab swasta, dia untung keuntungan kepada individu pemilik syarikat tersebut. Kalau GLC, dia untung kepada syarikat, dia untung kepada MOF, dia untung kepada kerajaan. Sebab kalau GLC buat pelaburan, contoh kita pergi buat pelaburan banyaklah kita ada di UK, di US apa semua, keuntungan daripada pelaburan tersebut diserahkan kepada kerajaan Malaysia.
dan dimasukkan dalam kumpulan wang yang disatukan. Jadi kita punya investment luar negara. Tapi kalau kita bawa syarikat-syarikat swasta, sebagai contohnya lah, kalau kita, sebab Anwar bawa syarikat elektronik, dan bawa syarikat kesihatan dan sebagainya, ni semua syarikat-syarikat multinasional. Kan kalau syarikat ni contoh macam Omron semua, dia dah buka dekat Indonesia, dekat bandar Kalimantan Utara. So untuk apa sebab lagi dia nak stay kat Malaysia? Dia akan tutup dia punya syarikat dia di Malaysia, dan dia akan mengekalkan kilang dia di Indonesia. So ini akan menyebabkan kepada kerugian. Sebab apa? Di Indonesia elektrik lebih murah, di Indonesia kos dia lebih murah dan sebagainya. So sebab itulah kita kata tindakan yang dibuat oleh Anwar ni tindakan yang tidak ada untung. Dan orang berkata, harapan tu kata, bila mereka pergi sana kita dapat kutip cukai. Cukai apa kita nak kutip? Yang dapat cukai kerajaan Indonesia lah. Sebab syarikat dia buka di sana, dia buka industri di sana. Yang dapat cukai kerajaan mereka. Yang dapat keuntungan atas daripada pertukaran mata wang adalah mereka. Sebab bila syarikat di sana, dia gunakan mata wang Indonesia, dia tak guna ringgit Malaysia. Dan dia tak guna ringgit Malaysia. So keuntungannya adalah keuntungan kepada Indonesia, bukan keuntungan kepada kita. Sebab itu kita tarik pelabur main negara kita, dia melabur negara kita. And so dia menanam modal di negara kita, kita dapat keuntungan daripada sudut cukai, dan kita dapat keuntungan daripada sudut penjualan yang dijual dalam negara, dan juga kita dapat daripada sudut pertukaran mata wang asing. Jadi kita dapat keuntungan kat situ. Tapi kalau dah bawa keluar, apa keuntungan yang kita dapat? So tak perlulah kita nak cerita panjang pasal mereka ni. Sahih kat mana? Kesahihan dia adalah Facebook Joko Widodo. Pergi tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Pergi tengok dekat ni. Anwar pergi majukan Indonesia buat kita rugi. Lagi satu, bandar Kalimantan Utara Indonesia adalah persaingan kepada Malaysia. Kenapa kita nak pergi bantu Kalimantan Utara? Dia adalah persaingan kepada Malaysia sebab kedudukan strategik dia mengelak daripada kesesakan di dalam laluan Selat Melaka. Jadi mereka nak ubah pergi belah sana, dia main kot belakang sana, kot Filipina dan sebagainya. Jadi dia rugi bagi kita, dan kita nak pergi support di sana untuk apa? Sanusi juga pandai buka kilang Porsche. Okey, entah soalan. Last Malaysia kena jual. Tu standard lah tuan. Anwar, siapa tak tahu, dia kan Perdana Menteri yang terhebat dan tercerdik di dunia. Anak papa okey, minyak tak turun lagi. Minyak ni, pasal dia cerita minyak masak ni. Minyak masak ni saya dah jawab lah tadi. Minyak masak ni kan, minyak masak ni dulu memang minyak masak pada zaman Tan Sri, jangan bohong, tak sampai 50. Sebab kita subsidi, kita letak minyak masak pada kadar 30. Minyak masak ni tuan-tuan kena tahu, dia sangkut paut di antara minyak 2 kilo dengan 5 kilo. Sangkut paut dia di mana? Bila kita letak kawalan kepada minyak 5 kilo, maka minyak beg yang minyak paket yang B40 pakai ni akan kurang. Sebab apa? Sebab dia terpaksa mengeluarkan production yang banyak minyak 5 kilo untuk cover dia punya keuntungan. Bila dia dapat jual dengan harga yang murah, dia jual dengan harga yang murah lah, macam mana dia nak dapat untung dia? So dia kena spend produk dia banyak. Betul, ini standard lah, semua pun tahu tentang ni bisnes, betul. Dia keluar produk dia banyak, so untung dia akan dapat balik lah. Nak ni. So dia akan kurangkan minyak paket. So isu dia pada zaman Tan Sri, kita letak minyak tu pada paras RM30, kita subsidi. Kita subsidi minyak tu. Sebab apa? Sebab itulah minyak paket tu banyak. Pada zaman Ismail Sabri buang subsidi ni. So dia biar harga minyak 5 kilo ni jual ikut harga open lah. Dia open. Dan bila dia jual, bila dia dapat jual dengan harga yang mahal, yang 5 kilo ni, so dia akan kurangkan production dia dekat yang minyak 5 kilo, dan dia buat perjanjian dengan kerajaan Malaysia untuk mengekalkan minyak paket ni. So dia keluar banyaklah minyak paket ni, sebab dia hanya perlu keluar sikit je minyak 5 kilo ni, sebab dia boleh dapat untung. Jadi what Anwar bagi buatlah ni, sebab tu minyak paket tak ada dalam pasaran. Yang pakai, orang susah tak pakai minyak 5 kilo. Orang susah, peniaga kecil, dia orang pakai minyak tu 2 kilo tu. 1 kilo ke 2 kilo? Minyak paket RM2.5 tu. Dia takkan beli minyak botol. So apa yang Anwar buat sekarang ni adalah dia stress supaya minyak 5 kilo ni turun. Minyak 5 kilo ni untung dia kepada geng-geng yang di atas ni, yang senang lenang kat atas ni. Orang T20 apa semua ni, mereka beli minyak ni lah, minyak 5 kilo. Orang susah, mereka pakai minyak paket. Sebab tu hari ni minyak paket tak ada dalam pasaran.
Orang Pakatan Harapan duk bangga minyak 5 kilo turun 20. Tapi saya nak bagi tahu, kalaulah kata minyak paket ni, kalau kita tengok, dia beza dia di antara harga minyak 5 kilo ni 50% perbezaan harga penjimatannya. Walaupun hang jual minyak 5 kilo RM30, orang boleh dapat sekilo silap minyak 5 kilo dia boleh jual RM30. Minyak yang sekilo ni orang boleh dapat dengan harga yang lebih murah daripada harga tu. Sekarang ni minyak tu tak ada. Minyak paket ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia terpaksa cover production dia yang banyak dekat minyak 5 kilo. Sebab tu tuan-tuan tengok semua jenama keluar minyak 5 kilo semua. Banyak dekat dalam Tesco semua ni penuh ni minyak 5 kilo. Tapi siapa yang beli? Persoalannya siapa yang beli? Dan orang susah tercari-cari minyak paket. Nampak tak? Itu dia kesan dia. Tu kita kena tahu. Dia balance di antara dua benda ni. Jadi itulah sebab dia Ismail Sabri dia biar dia open. Dia open tapi minyak paket pada zaman Ismail Sabri memang banyak. Sebab dia production dia minyak 5 kilo ni sedikit saja. Okey, tuan Moyan tak habis lagi ke? Zaman abah minyak paket ada banyak ke? Buktikanlah yang tak ada. Okey, tuan soalan. Kat TikTok ni payah orang Pakatan Harapan ni. Dia tak profesional. Dia otak dia pun ni ada masalah sikit. Dah like weh, dah mula kalian put. Betul pakcik dapat beli. Saya pergi pasal banyak lah minyak paket. Dia macam ni lah. Dia akan bagi tahu banyak kat tempat dia lah. Standard lah. Kat tempat saya banyak. Sebab apa? Sebab kita tak boleh check. Hujah orang PH ni, dia akan bawa apa? Kat tempat saya banyak berlambak minyak paket. Saya pergi beli. Bila orang tanya, mana bukti suruh buat video? Tak perlulah buat video. Saya kat tempat saya tahu kampung saya. Tapi laporan akhbar bagi tahu minyak paket tak ada. Laporan KPDN bagi tahu minyak paket tak ada. Tapi di kampung dia saja minyak banyak. Jadi kita ada berhadapan banyak dalam cerita orang-orang macam ni. Orang-orang macam ni saya pun dah berhadapan dan saya pun malas nak layan lah. Kita pun tahu lah. Ni dia panggil pentaksub Bang Non. Pentaksub Anwar, tak apa. Makan mahal tak apa. Gaji murah tak apa. Janji Anwar jadi Perdana Menteri. Cukup lah sebab kesian. Nak kena bagi Anwar jadi Perdana Menteri sebab kesian. Sebab dia melalui zaman dia masuk penjara apa semua. Sebab kesian kat dia. Jadi geng-geng dia pun macam ni lah. Kesian dekat apa nama Anwar. Sebab tu kena suruh Anwar jadi Perdana Menteri. Okey, tuan terganggu pula dah. Formula mana formula? Okey, di FB saya rasa setakat tu saja. Realiti minyak paket memang tak ada. Minyak paket, tepung, telur memang tak ada. Tapi tempat mereka je. Hanya penyokong Pakatan Harapan saja berlambak. Mereka cuba untuk macam kita dulu. Walaupun kita duduk dalam parti, tapi parti buat tak betul, kita lawan. Contohnya isu ayam apa semua kan. Kita lawan isu tu. Macam mereka dah. Mereka akan cakap, kampung saya banyak. Tak cuma beli kat tempat saya. Ni, telur ni. Tuduh tinggi telur. Banyak minyak masak ni. Dekat dalam kedai tu, separuh kedai saya masuk ni sampai air minyak masak timpa atas kepala. Dia punya cerita lah. Dia punya, kalau belah-belah utara kan, dia punya cerita. Sampai timpa atas kepala minyak masak ni. Punyalah banyak. Lepas tu tepung ni, dia kata tepung ni masuk dalam kedai ni sampai ada tepung-tepung pecah-pecah tu. Masuk bilang kedai sampai putih muka-muka. Dia nak abang kata banyak tu. Kan tepung kan dia ada kat plastik tepung tu kan dia ada debu kan. Dia akan cerita itu penuh ni berdebu muka masuk dalam kedai. Tapi kalau kita pergi tempat tu ada tak? Tak ada pun. Tapi kerana nak abang kata Anwar ni betul dia akan buat cerita lah. Tu biasalah. Kita dah jumpa ramai dah. Tu kita jenis tu kita dah jumpa dah. Asal nak ada macam ni lah pendapatan kan. Gaji turun kan. Tak apa. Anwar gaji walaupun gaji minimum turun 1,500, turun lebih bawah dari 1,500, tapi rakyat suka dengan Anwar sebab barang semua murah pelatoya. Kita duk cerita Milo daripada RM19.8 naik RM20. Dia kata apa? Tak, kat tempat saya Milo RM19. Loh, lagi jam. Sebab Milo dia standardized. Harga seluruh Malaysia sama.
Dia tak ada lagi harga di tempat ni harga lain, di sini harga lain ada. Dia barang-barang yang produk yang apa nama ni, international produk ni harga semua sama, tapi dia boleh kencing kita. Dia kata tak, Milo kat tempat saya tak 21. Di kampung saya Milo RM19 lah berapa. Saya kata lah, kami pergi di supermarket ni banyak lah. Kita pergi buat survey di Speedmart, di KK Mart, di NSK, di Hero, di mana lagi? Di Segi, di Lulu, semua harga Milo 21. Dia kata tak. Hang bohong. Hampa ni sebab hampa nak spin. Hampa tak suka kat Anwar. Di kampung aku Milo RM19 lagi. Orang-orang jenis ni tak payahlah tuan. Okey, saudara semua. Pak Telegram dekat RM10 macam-macam. Itu biasalah dia, Pak. Okey, saudara semua di Facebook, saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.